yang jenis otak-otak yang tak ada fundamental Quran dengan sunnah yang teguh dan kejam, mereka akan memainkan isu tasykik untuk mempersoalkan kesyumulan agama. Akhirnya inilah hasil daripada liberal. Liberal ni apa? Liberal ni berfikiran bebas. Maksudnya Quran hari ini boleh ditafsirkan oleh sesiapa pun, sebab Al-Quran ini mutlak Allah turunkan kepada sekalian umat manusia. Kenapa hak penghuraian dan hak pentafsiran seolah-olah jadi mutlak milik para ulama saja? Kalau kita tengok tafsir ulama tu, tafsir ulama ni ada yang nama Qurtubi, ada yang nama Tabari, ada yang nama Ibnu Katsir, ada yang nama Sa'labi, ada yang nama tu nama ni. Seolah-olah otoriti mutlak ni milik ahli tafsir. Dia saja yang berhak untuk tafsir Quran. Sedangkan Quran Allah turun pada semua, bukan turun pada ulama tu. Jadi kita juga layak untuk memberi tafsiran dan penghuraian tentang Quran. Masalahnya ulama tu tafsir ada metod, ada manhaj. Hang tafsir pergi ke mana? Pergi ke laut. Bila pergi ke laut tenggelam, bila tenggelam lemah. Bila hang seorang lemah, tak apa orang lain lemah sekali dengan hang. Sebab tu kita kata setiap ilmu ada disiplin. Hang nak tafsir, okey, tak ada masalah. Belajar betul-betul, belajar pandai-pandai, belajar semua disiplin-disiplin yang melayakkan untuk kita jadi pentafsir Quran. Maksudnya selepas ni huraian yang kita buat tak lari, huraian yang kita buat tak bercanggah, huraian yang kita buat tu tepat dan betul, sebab kita ikut disiplin ilmu yang sebenar untuk melayakkan dan mengotoritikan kita buat kerja tu. Lah ni kita ni keyboard warrior, minum kopi Starbucks. Aku nak mentafsirkan surah An-Nisa ayat 32, seluar pendek rambut cacat. Bukan kita nak hina penampilan dia tu. Otoriti tu tak ada pada dia untuk tugas dan kerja tu, tiba-tiba dia nak buat. Hari ni sesiapa pun kalau kita kata dah semua kerja dalam kat Malaysia ni semua orang mampu buat, tapi kalau kita pergi kacau kerja orang yang kita tak ada otoriti, tak ada kemahiran, orang marah ke tak marah? Tiba-tiba rumah terbakar, bom-bom ada satu kes tu jadilah sikit, kita pun pergi tepih abang bomba tu, tak keluar air. Salah ke saya nak buat kerja ni, saya nak bantu orang? Tak salah, tapi otoriti hang tu tak ada untuk buat kerja ni. Jadi orang marah, bukan tak boleh buat kerja ni. Hang nak buat kerja ni boleh. Hang isi borang, hang buat surat, hang berlatih panjat tu, belajar banyak turun, latih potong pokok, berlatih tangkap ulat apa semua. Orang bagilah sup bomba, hang buatlah dan buat. Masalah lagi dia nak kerja dengan alasan semua kerja dalam Malaysia kita boleh buat, tak ada siapa boleh ganggu, boleh lah. Keahlian dan otoriti itu tak ada pada kita. Tapi kalau kita belajar betul-betul, tak ada siapa marah. Kenapa hang buat kerja tu? Memang saya ahli bomba, ni kat saya. Saya tak boleh kata apa. Memang tuan berkelayakan. Pasal apa tuan tangkap orang? Memang saya anggota polis, ni kat saya. Sama juga macam benda ni. Bila nak tafsir Quran, agak-agak tuan-tuan, orang yang otak liberal tafsir Quran akan sama tak dengan habis ulama-ulama? Tak akan sama. Akibatnya jadi percanggahan. Tengok dalam sejarah apa yang jadi. Contoh, bila disebutkan dalam Quran bab kahwin, siapa yang mampu kahwin? Kahwin berapa? Seorang. Kalau dia mampu kahwin, 2. Kalau mampu kahwin, 3. Kalau mampu kahwin 4. Kita orang lelaki beragama Islam dibolehkan kahwin 4. Nabi kahwin berapa? Nabi kahwin berapa? 11. 4, 11. Oh, jauh beza. Nabi boleh kahwin 11, kita kahwin 4, jauh beza. Tapi pentafsiran ada yang dibuat macam mana? Boleh kahwin 1 dan boleh kahwin 2. 1 campur 2 berapa? 1 campur 2? 3. Lepas kahwin 2 boleh kahwin 3. 3 campur 3? 6. Lepas tu boleh kahwin 4. 6 campur 4? 10. Nabi sebelah, ni 10, ni dekat. Ni 4 sebelah jauh. Jauh 4 sebelah. Ni paling mendekati. Kita 10, Nabi sebelah dekat. Walaupun rasa dekat, logik dan rasional, tuan-tuan nak ikut 4 atau nak ikut 10?
Kalau dalam hati nak 10 kan. Kalau lebih 10 pun nak lagi. Tapi itulah yang diajarkan kepada orang. Dan lebih pada itu, jadi hak macam 3 tambah 4, 1 tambah 2 tu datang dari mana? Sini. Dia berasa jenius sangat, dia berasa bijak sangat. Dia nak tukar apa yang dah menjadi dasar dan asas. Bab faraid sebagai contoh. Orang lelaki biasa lebih daripada wanita. Sebab mari liberal nak hak sama rata. Lelaki pun sekian, perempuan pun sekian. Sama je. Kita semua hamba Allah, yang jadi beza jantina. Lelaki, perempuan. Tapi hak kita sama. Kenapa dibeza-bezakan? Kenapa lebih orang lelaki? Dia nak bertikah. Dia nak suruh apa? Dia nak suruh apa tuan-tuan? Dia nak suruh dapat sama. Contoh kalau 100,000 bapak tinggal, abang pun dapat 50,000, adik perempuan pun 50,000. Semua sama. Hak sama rata. Sampaikan hak sama rata ni untuk imam pun dia nak orang perempuan boleh jadi untuk imam. Tuan-tuan rasa seronok dan selesa ke kalau berimamkan untuk imam wanita? Tiba-tiba dia mari sijil, jumpa pengurusi masjid, saya nak memohon jawatan untuk imam wanita. Apa kelebihan yang anda ada? Kalau kira saya tahfiz 30 juzuk, untuk imam Adalani 1 juzuk pun tak ingat, saya lebih. Kalau ikut suara, dia suara imam ni, saya boleh buat ni 7 imam keluar. Suara lagi bagus dan merdu daripada dia. Cuba tanya asas-asas fardu ain, saya boleh banyak jawab soalan lebih daripada tu imam ada. Kenapa saya tak dapat? Jangan semua ada tu saya lebih. Tuan-tuan nak lantik juga tu, tak mau lantik. Setakat nak imam solat je, apa masalah pun. Pada bacaan, betul bacaan saya. Tuan imam pun dah test, betul tajwid saya. Rukuk-rukuk yang sama, tunduk-tunduk yang sama, tahiyat-tahiyat yang sama, kunut yang sama, salam yang sama. Apa bezanya? Dia mungkin kita nampak tak ada beza, tapi permasalahan mendatang akan muncul. Contoh, kalau agak-agak tu imam perempuan, kalau dia cuti bersalin berapa bulan dia kena cuti? Saya baru balik kampung, mari masjid TTDI. Mari minggu lepas pun untuk imam lain, mari minggu ni untuk imam lain, minggu ketiga untuk imam kita lu mana sebenarnya ni? Tak, untuk imam kita bersalin 3 bulan cuti. Sebab apa? Imam wanita. Lepas tu habis patrah bersalin, marilah bertugas 2 minggu. Lepas tu cuti pula 2 minggu. Baru mari 2 minggu cuti pula 2 minggu. Pasal apa tak? Untuk imam marihin. Untuk imam tu, untuk imam ni, untuk imam ni. Kan ada isu dalam berita, dalam viral, seorang wanita mengimamkan solat, suami dia ada belakang kan. Pernah dengar ke tak pernah? Macam-macam. Lepas tu bayangkan satu saf pun nak suruh sama rata. Bukan milik mutlak lelaki. Ni lelaki depan, perempuan duduk belakang. Dia kata perempuan pun datang awal kena semayang belakang. Perempuan pun kalau datang awal duduk sekali dengan kita saf yang sama. Jadi cuba tuan-tuan bayangkan, duduk 2 orang lelaki, wanita. 2 orang lelaki, 2 wanita. Seorang lelaki duduk selit-selit lagu tu. Kok tepi ni okey lagi lah. Kok tepi ni agak-agak kalau jadi kebetulan wanita datang ramai awal, saf pertama semua wanita. Tu imam, wanita saf pertama, lelaki saf seterusnya. Apa jadi? Hak masa tak rukuk tak sujud tu okey lagi lah saya rasa lah. Tapi tak rukuk sujud, tu imam semayang paling khusyuk sekali hak time ni. Sebab apa? Sebab benda tadi. Anda rasa anda boleh khusyuk tak? Anda rasa anda akan khusyuk tak? Hak sama lelaki pun tak berapa nak khusyuk. Kalau semayang perempuan duduk depan, saya rasa lelaki tak khusyuk. Banyak pertimbangan-pertimbangan agama sebenarnya yang dah ditetapkan untuk jaga benda-benda ni. Tapi kita tak mau fikir. Kita nak hak sama rata semata-mata. Hak sama rata.
Kalau bercakap sama rata sungguh, sebenarnya dia tak mau juga. Dia nak benda-benda hak kacau agama. Hak sama rata sungguh. Tuan-tuan berani tak cakap dekat bos, bos kerja bos duduk dalam aircon, pakai baju kok, saing, buat kerja sikit, meeting sikit, gaji 30,000. Saya berhempah pula peluh tak berhenti meeting, gaji 2,000. Apa kata kita liberal kan, kita gaji buah pun 3,000, gaji saya 3,000. Siapa berani? Apa hang 30 aku 3 ni? Sama katakan semua 3. Perdana Menteri 3, Menteri Kewangan 3, semua 3. Nah, sama kata pasal apa jadi lebih-lebih? Isu ni mereka nak kan? Mereka sendiri tak nak. Hatta hak melakukan liberal, hak tengah gaji 40,000 ni tak mau tukar 3,000 tuan-tuan. Dia tak mau kacau hak jadi kepentingan dia nak kacau kepentingan orang dan nak kacau agama tu. Baru dia angkat tema ni. Nak liberal sangat, saya sebagai bos. Esok saya nak lelaki pun baju kurung, perempuan baju kurung. Sama rata, ingat. Lepas tu lusa, semua pakai seluar jeans, perempuan pakai seluar jeans. Sebab apa? Sama rata. Itu bukan sama rata, bangang. Tak ada lah istilah sama rata. Apa pun yang akan kita buat, kalau kita rasa sama pun tak akan pernah memuaskan. Macam mana boleh kita nak sama rata? Macam mana kita nak tentukan jawatan-jawatan? Tak ada lah tahap yang di Pertuan Agong, tak ada tahap Perdana Menteri, tak ada tahap Menteri itu, tak ada tahap pengarah, semua kita sama rakyat biasa. Agak-agak hak tu atas nak kena. Tak mau dia. Sebab apa? Tapi kita meletakkan nilai seseorang pada tahap tu, otoriti yang ada pada dia. Dia berkemampuan, dia berkeahlian, dia ada kemahiran untuk dia jawab jawatan tu, dia duduk di kerusi tu. Duduklah. Ikut dia gaji berapa pun. Tapi kita tak pernah nak kacau semua benda-benda ni. Tapi bab agama, Datuk Imam tu orang lelaki yang jadi nak kalih, nak berusaha bagi wanita jadi tu apa cerita? Tuan-tuan, secara umum mudah kalau kita nak cakap lawak, hak tu laki lah. Hak laki jadi tu imam pun tak ada orang nak mari sembahyang. Hak laki jadi tu imam pun tak ada orang nak mari sembahyang. Hak perempuan jadi tu imam agak-agak tuan-tuan, makin ramai ke sama? Makin ramai ke sama? Dia mula-mula ramai lah sebab pelik. Itulah masjid pertama tu imam perempuan. Lepas pada tu apa jadi tuan-tuan? Dia jadi sama je. Kalau jadi memang tak mau main masjid, tu imam lelaki ke tu imam perempuan sama. Tu imam baca sedap ke tu imam baca tak sedap pun dia tak main. Ada majlis ilmu ke tak ada majlis ilmu dia tak main. Ada makan-makan ke tak ada makan dia tak main. Kalau memang jenis tak mau main masjid, tukarlah imam Afrika, Zimbabwe, Kongo pun. Betul saya cakap. Hak nak main, marilah tu imam mana pun dia main. Marilah ustaz mengajar mana, kalau dia nak ilmu dia dengar. Tu hak betul-betul jujur kita nak ilmu, kita nak main masjid, nak buat ibadah, nak sembahyang, nak solat, nak buat amalan. Bukan sebab-sebab tu no. Okey, tengok pula. Antara lain yang mereka buat ialah ni antara agenda istishraq. Tahu tak tuan-tuan apa istishraq? Orientalis. Orientalis antara rancangan besar mereka mengadu domba orang-orang Islam, umat Islam dengan mereka memecahkan kepada beberapa kelompok. Ni contoh tak pernah dibuat dalam sejarah. Nombor satu, mereka klasifikasikan satu kelompok umat Islam yang dipanggil Muslim Fundamental. Muslim fundamental disifatkan sebagai musuh paling utama kerana golongan-golongan Muslim fundamental yang mereka tafsirkan ini sebagai satu golongan yang nak mempraktikkan ajaran Islam secara murni dan benar, sebagaimana ajaran-ajaran Al-Quran, sunnah-sunnah Nabi dan perkaitan-perkaitan dengan ajaran-ajaran agama yang lain hasil daripada ijtihad ulama-ulama. Mereka nak mengembalikan semula sistem pemerintahan, sistem pentadbiran berteraskan kepada sistem khilafah.
Mereka nak jaga agama sungguh-sungguh, seolah-olah mereka nak menerapkan semua syariat Islam dalam bidang kehidupan manusia. Satu golongan mereka label macam ni dan mereka anggap ni kumpulan yang paling mereka musuhi kerana nak menerapkan Islam secara sempurna. Yang kedua, mereka panggil Islam apa? Mereka panggil sebagai Islam liberal. Padahal kalau kita padankan dua kalimah ni memang kontradiktif, ke depan ke balik belakang. Bila dah ada Islam, perlu lagi tak liberal? Macam kita sebut Islam tu Islam progresif, Islam tu Islam ni. Sebenarnya sifat-sifat yang kita padan dan nisbahkan tu semua Islam dah ada dah. Cuma saja kita nak lebih-lebih, nak rebranding lagi. Kita sebut Islam hebat, Islam memang dah hebat. Islam hadari, Islam dah memang hadari. Islam progresif, Islam dah memang progresif. Cuma kita nak rebranding balik agak menarik. Sebenarnya kalau kita amal betul-betul tanpa penamaan-penamaan rebranding dan repackaging lain pun benda dah memang hebat. Tapi bila sebut Muslim liberal, dia akan datang benda-benda tadi, iaitu kelompok-kelompok yang nak menafsirkan agama cara baru, cara akal mereka ikut logik dan rasional. Mereka tak mau lagi contoh-contoh fahaman-fahaman kodok yang terikut-ikut. Ikut-ikut siapa? Ulama tadi. Seolah-olah pandangan ulama tu yang paling ada otoriti, agama ni tak akan berkembang. Jadi kita nak bagi Islam ni makin maju, makin moden dan makin berkembang, kita kena menerima, menyusupkan pandangan-pandangan baru, tafsiran-tafsiran baru bagi agama. Anda lihat hari ini, memasukkan tafsiran baru bagi agama oleh golongan-golongan liberal makin mencantikkan agama atau makin merosakkan agama. Secara jujur tuan-tuan lihat apa yang berlaku dalam sosialisasi masyarakat ini. Lagi cantik atau lagi teruk jadi? Makin jadi teruk. Liberal-liberal ini nak menggambarkan aurat. Hak kita selama ni pakai tudung, tutup kepala tu adalah budaya orang Arab. Tak ada semua benda ni, tak wajib, tak perlu pun. Jadi kita bebas untuk tunjuk mahkota wanita kita, free hair kita, lifestyle kita. Itu budaya orang Arab. Sebab Nabi Muhammad orang Arab, sahabat orang Arab, dan itu budaya orang Arab, tak perlu ikut sebab kita orang Melayu. Tuan-tuan boleh terima tak pandangan macam ni? Baik. Tapi bagaimana pula hak free hair ni kalau kita letak pada pandangan orang Kristian? Dulu agama asal Kristian, kita kata penisbahan, diletak atas penisbahan Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa diutuskan kepada bangsa. Hak betul zaman dia. Allah utuskan Nabi Isa untuk Bani apa? Bani Israel, orang-orang Yahudi. Jadi apa kena mengenal dengan kita orang Melayu ini? Apa kena mengenal dengan orang Kristian bangsa-bangsa lain hari ini? Tak ada kena mengenal. Lepas tu yang nak memaksa-maksa tu macam mana? Kalau nak betul ikut hak tu lah. Ikut hak tu lah. Kalau kita kata ikut hak tu pun, dia akan buat ayat yang sama. Dia akan buat yang sama. Kristian kami amal hari ini bukanlah ikut budaya orang Arab, budaya Bani Israel. Kita orang Melayu budaya macam benda sama. Dia akan cakap macam tu juga. Pas sampai bila? Hak tu budaya orang Arab, hak ni budaya Israel, hak ni budaya Yahudi, hak kita sendiri yang boleh. Hakikatnya tudung budaya orang Arab dengan alasan nak buka rambut, nak tunjuk rambut. Hak ni budaya orang ni. Jadi hak kita nak pakai lah ni, skirt pendek ke baju singkat tu budaya orang Melayu kan.